Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi hari ini saya ingin memberikan sedikit jawapan ataupun respon kepada ada beberapa persoalan berkenaan dengan pengeluaran khas ini, tetapi bukannya tentang isu-isu yang untuk pengeluaran khas ini dan juga sebagainya. Cuma hari itu saya dah berkongsikan satu video tentang sama ada nak keluarkan ataupun tidak. Kemudian saya kata kalau saya sendiri saya akan keluarkan. Saya memberi sedikit contoh apa yang saya akan buat. Saya kata saya akan buat pelaburan, dan pelaburan yang saya ada sekarang adalah sebagai contoh saya ada cryptocurrency di dalam aplikasi Luno, dan juga saya ada melabur dalam US stock dalam aplikasi Wahid Invest, dan kedua-duanya adalah patuh syariah. Maksudnya halal lah, dan juga diluluskan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Suruhanjaya Security Malaysia. Itu adalah perkara-perkara yang penting. Jadi daripada perkongsian saya ini, memang ramai yang berminat, tetapi seperti saya katakan, saya tidak berapa mahir untuk berkongsikan berkenaan dengan pelaburan ini. Cumanya ada yang bertanyakan kepada saya berkenaan dengan dia nak keluarkan wang RM10,000 ini, dan kemudian dia kata berbaloi tak atau wajar tak untuk dia gunakan wang RM10,000 ini untuk membeli emas, sama ada emas secara fizikal, gelang ke apa ke, ataupun beli emas secara apa, macam SIM card tu yang gold bar apa semua ada kan, dengan jumlah RM10,000, ataupun untuk melabur di dalam akaun gold investment account. Gold investment account ni ada banyak bank ada, contohnya seperti Maybank. Saya sendiri ada gold investment account di Maybank. Jadi persoalannya wajar ataupun tidak. Pada saya, untuk keadaan sekarang ini, pelaburan, jika anda menggunakan wang sebanyak RM10,000 dan kemudian anda nak gunakan wang itu untuk membeli emas, tujuan dia adalah kerana emas ni kita tahu dia stable. Jadi apabila perlu kita boleh jual dan harganya takkan jatuh dan juga sebagainya lah. Jadi simpanan emas ni tidak merugikan. Itu adalah secara asasnya. Tetapi anda perlu lihat kepada keadaan semasa. Pelaburan emas ni dia bergantung kepada banyak keadaan, banyak pengaruh. Dan sebelum saya pergi kepada keadaan-keadaan yang mempengaruhi harga emas ni, kita perlu tahu, jika semalam saya lihat harga emas bagi 1 gram adalah sekitar RM280 dan ke atas. Ada pelbagai medium dan pelbagai harga lah berbeza. Jadi 1 gram RM280. Saya pernah membeli gold yang kali terakhir saya beli pada bulan Januari 2022. Saya ada beli 2 gram 5 gram kalau tak salah saya. Pada waktu tu harga dia RM238 1 gram. Dan kemudian dia naik sehingga RM240 lebih bagi 1 gram, dan saya ada menikmati keuntungan bagi setiap 1 gram tu beberapa belas ringgit, tak sampai RM20 kalau tak salah saya. Saya menggunakan Maybank Toyo melalui pelaburan gold investment saya. Jadi untuk tempoh masa sekarang ini, kalaulah anda menggunakan pada 20 Januari nanti wang dapat, kemudian anda nak beli emas, memang akan ada banyak nanti orang yang akan mendekati kita, yang akan approach kita. Dia tahu kita keluarkan, dia tahu kita ni pencarum dan sebagainya. Daripada simpan ni nanti hang pakai habis dan sebagainya, lebih baik beli gold. Tapi masalahnya harga emas sekarang, dalam keadaan sekarang lah video ini dikeluarkan, tinggi. Walaupun ada banyak prediction ataupun ada banyak anggaran, tanggapan dan sebagainya, harga emas boleh mencecah sehingga lebih pada RM300 bagi 1 gram. Sekarang ni RM280. Tetapi perkara ini saya dah tengok lama dah. Berkenaan dengan emas ni, saya dah monitor daripada tahun 2009, 2010 lagi pada waktu itu. Dulu harga emas time tu RM180 ataupun RM170 bagi 1 gram. Dan ada orang yang beli pada waktu itu, kemudian dia jual pada tahun ini 280 berapa gram kan masa dia jual itu. Jadi pada saya, tempoh masa yang dah mencecah 13 tahun itu, keuntungan yang dia perolehi adalah sekitar RM30,000. Sebenarnya tak berbaloi pun. Kalau kata dia simpan dalam EPF, sebenarnya lagi bagus.
Jadi apa yang saya nak katakan lagi sekali adalah untuk anda membeli emas sekarang ini, walaupun ada ramai pihak akan mendekati anda, sebenarnya apabila anda beli pada harga sekarang 280 gram, pada saya harga tu sangat tinggi. Jadi kalau kata harga tu sangat tinggi, anda beli pada 20 hari bulan, kata dah harga sekitar 270 bagi 1 gram sebagai contoh lah. Kemudian kita nak tunggu dia naik balik tu, anda agak berapa lama nak simpan? Kerana kalau ikut trend sekarang ni, daripada hari tu dah naik sampai 29 kalau tak salah saya, 290 bagi 1 gram. Kemudian sekarang ni dah start turun balik. Jadi kalau kata anda beli pada harga yang tinggi, kemudian selepas sebulan, 2 bulan jatuh, lepas tu dia duk remain dalam RM220 1 gram, RM230 1 gram. Dan pada waktu itu bulan 7, bulan 8 kata nak pakai duit, emas tak naik lagi, beli dulu RM280 1 gram. Pada bulan 7 katakan ada sekitar 230. Bagi setiap 1 gram yang anda beli, anda sudah kerugian sebanyak RM40. Bayangkan anda ada RM10,000, anda mungkin boleh beli berapa gram? 500 gram, 50 gram kalau tak salah saya. Jadi kalau 50 kali RM40 tu, anda dah kerugian sebanyak RM2,000. Masa beli tu, gram yang anda dapat tu 50 gram tu bernilai RM10,000. Tapi bila jual, kalau harga dia tengah jatuh, kalau saya kata tadi 220 gram ke berapa saya sebut kan, anda sudah kerugian RM2,000. Jadi daripada RM10,000 tu anda cuma dapat RM8,000 sahaja. Jadi untuk menggunakan duit berkenaan bagi nak membeli emas, nak melabur emas dan sebagainya, walaupun ada pelbagai pihak yang mengatakan bagus, baik dan sebagainya, pada masa sekarang bukan waktu yang sesuai untuk membeli kerana harga tengah mahal. Simpan dulu di dalam mekanisme yang lain, fixed deposit ke, masuk ASB ke, masuk tabung haji ke, akaun bank, akaun gaji ke apa ke. Jadi bila tengok harga emas esok, bila kata dah turun mendata macam tu saja 220, 230 dan sebagainya, pada waktu itu barulah, kalau kata masih lagi ada wang itu ataupun berminat dengan pelaburan, barulah beli emas pada waktu itu. Dan kemudian bila dia naik, kita naik tu kita dah tengok ada keselesaan sikit, jangan tunggu, jangan tamak, jual sahaja. Okey, panjang pula video ni, sepatutnya pendek je. Jadi saya nak kongsikan sedikit secara ringkas lah apa yang akan mempengaruhi harga emas. Mungkin ramai yang tak tahu. Yang pertamanya adalah situasi ekonomi dunia. Situasi ekonomi dunia, jika berlaku krisis, ianya akan mempengaruhi harga emas. Berlaku krisis, harga emas naik. Sebab orang takkan melabur dalam mekanisme yang lain, kerana orang takut rugi. Pada waktu lain itu kripto pun tak ada nilai, kalau apa saja pelaburan tidak akan ada nilai melainkan emas. Jadi pada waktu itu bila berlaku krisis ekonomi, orang akan membeli emas, gunakan duit dia convert kepada emas. Yang kedua adalah situasi politik dunia. Situasi politik dunia ni seperti contohnya sekarang ada perang di antara Rusia dengan Ukraine, berlakunya krisis dan juga sebagainya, harga emas akan naik kerana pelabur semua rasa tak selamat. Jadi mereka keluarkan pelaburan mereka dan mereka membeli emas. Apabila permintaan terhadap emas tinggi, harga emas akan naik. Itu je basic dia, konsep mudah. Kemudian yang ketiga adalah yang kata tadi, permintaan. Berlakunya permintaan yang tinggi, harga emas akan naik. Yang keempat adalah nilai bagi harga US dollar. Kalau US dollar turun, emas akan naik. Dan juga bagi harga minyak. Minyak naik, emas pun naik. Itu saja 4 yang saya boleh. Yang lain-lain adalah inflasi dan juga sebagainya. Jadi kalau lah kata kita nak beli, macam saya kata tadi, sekarang harga tengah naik. Sebab apa? Sebab kita ada krisis situasi politik di antara perang Rusia dan juga perang di Ukraine. Jadi ianya akan mempengaruhi harga emas. Sebab tu permintaan tinggi. Dia berbalik-balik kepada poin nombor 3. Permintaan tinggi, krisis politik, harga emas akan naik. Sebab tu hari tu naik, saya tak pasti dah lebih pada RM300 segram ataupun tidak. Tapi harga pada hari itu memang sangat tinggi naiknya. Cumanya bila kadang-kadang kita beli pada harga tinggi ni, nanti kita nak tunggu krisis apa lagi yang akan berlaku. Dan kalau nak tunggu krisis pula, berapa puluh tahun, berapa belas tahun sampai krisis yang berikutnya akan berlaku. Pada waktu itu barulah harga emas akan naik, yang mungkin naik yang gila-gila punya. Lepas itu kalau kata dia naik pula tu, adakah dia akan naik melebihi daripada apa harga yang kita beli sekarang?
Sekarang kita beli RM280 bagi 1 gram. Jadi kalau kata 10 tahun 20 tahun esok akan datang ada perang dan sebagainya, bolehkah dia naik lebih daripada RM280 segram? Pada waktu tu kalau jual barulah ada untung. Kalau tak sampai nak pakai duit, jual memang rugi. Sebab tu nak melabur ni kena berhati-hati. Jadi nasihat saya kepada anda di luar sana, pilih kaedah lain dulu. Even kripto sekarang ni pun harga tengah naik. Jangan duk main kripto lagi. Relax dulu, kalau especially kalau kita yang kurang mahir, relax saja. Pilih benda-benda yang selamat ASB ataupun tabungan terlebih dahulu. Okey. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan apa yang nak gunakan ataupun berbaloi ataupun tidak untuk membeli emas. Bagi anda yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang komen ataupun sebarang masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Fidas Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.